Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fadilah binti Abdul Khalif. Nombor kad mesra saya 291004. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tajuk trend dan isu utama mengenai syarikat dan penilaian dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman syarikat. Saya memilih syarikat Panasonic Malaysia sebagai rujukan tajuk saya. Trend dan isu utama syarikat terbagi kepada dua, iaitu persekitaran dalaman dan juga persekitaran luaran. Persekitaran dalaman terbagi kepada empat, iaitu struktur korporat, budaya korporat, pengurusan dan juga pemasaran. Manakala persekitaran luaran terbagi kepada empat juga, iaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan juga teknologi. Struktur korporat. Berdasarkan gambar raja di atas menunjukkan struktur korporat Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad. Struktur korporat ini sangat penting bagi setiap organisasi kerana perniagaan dapat berfungsi dengan baik dan berkembang maju. Dapat dilihat daripada gambar raja di atas, Panasonic membahagikan organisasinya berdasarkan kepakaran mereka. Yang kedua, dari segi budaya korporat. Panasonic mempunyai budaya korporat yang berorientasikan pasukan yang sangat kuat di mana setiap pekerja memahami strategi syarikat dan mengekalkan produktiviti yang tinggi serta kos yang rendah. Ditakdirkan kerana semua orang ataupun semua organisasi dalam sesebuah syarikat berkongsi nilai dan kepercayaan sama yang mendorong kejayaan sesebuah syarikat. Panasonic memberikan khusus melalui program latihan yang berpresentasi tinggi bertujuan untuk menambah pengetahuan dan kemahiran kepada pekerja dalam mengembangkan kejayaan mereka. Seterusnya, dari segi pengurusan. Pengurusan syarikat Panasonic terbagi kepada 5, iaitu perancangan, penganjuran, motivasi, kaki tangan dan mengawal. Dari segi perancangan merupakan yang penting untuk syarikat Panasonic untuk terus bersaing di pasaran dengan menyediakan pelbagai strategi. Seterusnya, dari segi penganjuran, Panasonic Malaysia telah beroperasi sejak 30 tahun lalu dan pelbagai program yang telah dijalankan. Seterusnya, dari segi motivasi, untuk mengekalkan pekerja yang mahir dan berpengetahuan tinggi, pelbagai aktiviti dilaksanakan untuk memotivasikan pekerjanya. Sebagai contoh, Panasonic memberikan penghargaan kepada pekerja dengan memberikan bonus berdasarkan sumbangan mereka. Seterusnya, dari segi kaki tangan atau pekerja adalah aset yang berharga bagi mana-mana syarikat kerana mereka diperlukan untuk menjalankan tugas dengan lancar dan membuat keputusan yang tepat yang sesuai dengan syarikat. Oleh itu, Panasonic memerlukan ramai pekerja dan menganggap keperluan ini sebagai elemen penting yang mampu mendorong kejayaan syarikat. Yang terakhir, dari segi mengawal, Panasonic memiliki tenaga mahir, profesional dan berpengalaman dalam pengurusan dan kaki tangan yang banyak menyumbang kepada syarikat. Yang terakhir, dari segi persekitaran dalaman adalah pemasaran. Pemasaran terbagi kepada 4, iaitu produk, tempat, promosi dan juga harga produk. Dari segi pemasaran produknya, Panasonic menggunakan pelbagai saluran iaitu mengedam melalui bilik pameran, pusat perkhidmatan yang sah, kedai runcit dan lain-lain lagi. Yang kedua, dari segi tempat, Panasonic tersebar di beberapa negara seluruh dunia dan negara asalnya adalah Jepun. Yang ketiga, dari segi promosi. Saluran promosi adalah laman web yang menjual produk dan pelbagai titik hubung pelanggan seperti kedai dan bilik pameran Panasonic. Yang terakhir, dari segi harga, Panasonic mensasarkan kelas pertengahan melalui produk elektroniknya kepada pengguna. Dari segi faktor luaran pula terbagi kepada 4, iaitu dari segi politik, ekonomi, sosial budaya dan juga teknologi. Politik. Faktor politik biasanya campur tangan pemerintah dalaman ekonomi. Sebagai contoh, faktor politik termasuk polisi, tarif dan undang-undang. Syarikat yang mempunyai kontrak dengan pemerintah harus mengetahui kemungkinan perbezaan pendapat akan mengakibatkan perniagaan mereka tidak diperbaharui kontraknya. Yang kedua, dari segi ekonomi, merujuk kepada pembeli upah dalam ekonomi yang mempengaruhi cara perniagaan dijalankan. Faktor ini merangkumi pertumbuhan ekonomi, kadar faedah, kadar pertukaran dan lain-lain lagi. Seterusnya, dari segi sosial budaya, aspek budaya dan kesedaran kesihatan, kadar pertumbuhan penduduk, umur dan penekanan terhadap keselamatan adalah contoh pengaruh sosial. Trend sosial yang tinggi memiliki kesan ke atas operasi syarikatnya dan permintaan untuk produknya. Sebagai contoh, tenaga kerja yang lebih kecil dan kurang berkelayakan mungkin ditunjukkan oleh populasi yang semakin tua. Yang terakhir, dari segi teknologi, ekonomi global banyak dipengaruhi oleh teknologi. Bukan itu saja, perkembangan komunikasi elektronik dan aplikasi mudah dapat memainkan peranan penting dalam membuat keputusan perniagaan. Faktor teknologi merangkumi aspek teknologi seperti aktiviti R&D, automasi dan lain-lain lagi. Pada zaman sekarang, dengan adanya internet dan idakan, projek dapat menjual produk dengan hanya dalam talian sahaja dan ini dapat menjadikan kehidupan pelanggan lebih selesa kerana mereka tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang. Penilaian dari segi SWOT iaitu S kekuatan, W kelemahan, O peluang dan T ancaman.
S. Kekuatan. Penjelmaan yang kuat dan kualiti produk yang baik mempunyai liputan teknologi yang tinggi. W. Kelemahan. Kos yang tinggi dalam R&D serta pelaburan yang rendah dalam pemasaran. O. Peluang iaitu permintaan pasaran pelanggan berpendapatan sederhana yang semakin meningkat serta perubahan gaya hidup. T. Ancaman iaitu turun naik dalam persekitaran ekonomi serta penggunaan strategi pemasaran yang agresif oleh jenama antarabangsa.